Kita bawakan lagi, kita panjangkan perincian tentang bagaimana usaha pasca banjir ini, Ismail, dan apa antara yang perlu dipelajari dalam usaha koordinasi terutamanya bagi pihak sukarelawan yang sentiasa tidak putus untuk memberikan bantuan. Ya, dan sudah pastinya pihak IPTA ataupun pihak yang lebih spesifiknya Universiti Sains Malaysia juga berusaha untuk membantu menyantuni mangsa-mangsa banjir dengan tugas dan juga kesukarelawan yang diberikan. Dan ini bantuan kerajaan dan juga kesukarelawanan banjir. Perkara ini juga diterjemahkan melalui penglibatan pelajar dan juga pihak universiti sendiri untuk turun padang dan juga membantu menyantuni mangsa-mangsa banjir. Jadi kita terus saja perkenalkan tetamu kita pada pagi ini iaitu Tuan Zulkifli Cik Husin yang juga merupakan pengarah operasi Brigad Sukarelawan USM dan juga Siti Faizah Abdul Rahman yang di-Ketua Majlis Perwakilan Pelajar USM dan Ketua Penjelas Sukarelawan Pelajar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih bersama kami. Kami ucapkan penghargaan juga dan terima kasih kepada anda semua mewakili pihak USM yang sentiasa menyantuni mangsa-mangsa banjir. Terima kasih sekali lagi. Dan Sama-sama. yang sangat penting juga kolaborasi antara alumni, MPP dan juga para pelajar yang masih lagi dalam kampus. Termasuklah staf sekali. Termasuk staf sekali. Dan kami juga difahamkan USM telah mula terlibat dalam usaha sukarelawan sejak tahun 2000 sebenarnya. Ya. Dah beratus-ratus beribu usaha selepas sebelum ini. Dan apa antara yang boleh dikongsikan dari segi pengalaman terlibat dalam sebagai sukarelawan dalam misi kali ini dan bagaimana koordinasi itu dibuat? Okey, terima kasih pertama sekali. Terima kasih atas jemputan daripada pihak RTM itu sendiri. Saya sampaikan salam daripada semua warga universiti, terutama sekali pihak pentadbiran universiti lah. Okey, so dari segi koordinasi seperti mana kata tadi, kita sebenarnya dah terlibat lebih lama. Setiap tahun USM sentiasa cakna dan juga menghantar pasukan sukarelawan ke mana-mana misi sahaja di seluruh negara Malaysia kita ni. Baik, dari segi koordinasi sebenarnya kita di universiti ini bernaung di bawah Kementerian Pengajian Tinggi lah. Okay, pendidikan tinggi, dan di bawah pendidikan tinggi ini kita ada Majlis Sukarelawan Universiti Malaysia atau dikenali sebagai MASKUM. Okay, yang terdiri daripada ahlinya seluruh universiti IPTA 20 bernaung bersama. Jadi dia akan memudahkan lagi segi koordinasi untuk pengoperasian. So contoh kalau berlaku sekarang ni lah di Selangor, di Temelloh sebagai Kuantan dikoordinatkan oleh UiTM, dan kami semua daripada semua universiti seluruh Malaysia ni akan bergabung dan duduk tinggal menginap di UiTM lah untuk mengkoordinat betul. Jadi setiap sukarelawan yang hadir itu dia akan terus kepada UiTM untuk penginapan dan juga logistik yang lain. Sebagai contoh itulah. Menjadi pusat. Dia akan jadi pusat sementara untuk kita duduk sebagai base. Alright, cukup menarik untuk kita gambarkan secara permulaannya. Tapi kita nak tahu, Faizah, tentang lokasi kerja dilakukan oleh para sukarelawan dan juga mungkin penglibatan sukarelawan yang juga terdiri daripada staf dan juga anggota serta para pelajar yang terlibat ini. Macam mana boleh diterangkan tentang lokasi, berapa ramai yang terlibat dan sebagainya, Faizah? Okey, baiklah. Assalamualaikum juga diucapkan kepada semua, dan salam juga disampaikan daripada pelajar-pelajar mahasiswa daripada USM sendiri. Okey, berkenaan dengan misi banjir itu sendirilah, bagi yang kata sepanjang banjir berlangsung, kita klarifikasikan diri dalam Januari, Disember hingga Januari, USM telah pun kita kata menggerakkan hampir 8 misi banjir yang mana meliputi tiga negeri, iaitu daripada Selangor, di sekitar Hulu Langat, di sekitar Taman Seri Muda dan banyak lagi lokasi terjejas di Selangor. Dan selain itu kami fokus juga kepada di negeri Pahang, yang sekarang semalam baru kita bergiatkan di negeri Pahang, di kawasan Temerloh dan juga Kampung Sendam dan berbagai lagi lokasi yang terjejas, dan juga yang akan datang iaitu pada hari ini juga kami akan gerakkan ke Kelantan lah. Dan banyak lokasi telah digerakkan bersama kita kata bantuan daripada gabungan kita kata bahagian high pelajar dan alumni sendiri, alumni dan juga mahasiswa-mahasiswi, dan tidak terlepaslah kos sukarelawan sendiri yang mana sedia ditubuhkan di USM, yang kita kata yang sentiasa bersedia untuk tidak bersedialah menyumbangkan keringat dan juga tenaga untuk menggerakkan aktiviti sukarelawan ini sendiri. Yang mana USM memang kalau kita tahu dari segi agenda yang dikenalkan di USM sendiri iaitu hebat, pun mementingkan dari segi kesukarelawanan itulah. Jadi mahasiswa sendiri pun sentiasa peka terhadap isu semasa yang kita dapat lihat sekarang daripada isu banjir itu sendiri kan. Jadi diturunkan kata banyak juga bantuan-bantuan dari segi kita kata sumbangan
teringatlah servis yang mana USM sendiri bergerak turun daripada membawa peralatan bersama dengan waterjet dengan yang lengkap lah untuk membantu mangsa-mangsa yang terjejas di lokasi-lokasi yang saya terangkan sebentar tadi lah. Dan juga daripada segi bantuan makanan dan sebagainya. So daripada hari ini sendiri pun kami masih lagi berusaha untuk menggerakkan aktiviti kesukarelawanan di USM sendiri dan juga anjuran aktiviti ini untuk kita bersama-sama kata cakna terhadap keadaan komuniti sekeliling. Encik Sul, dari apa yang Faizah kongsikan sebentar tadi, apa antara pengalaman, sebab kita tahu untuk melakukan usaha sukarelawan di kawasan-kawasan tragedi ini, setiap satu kawasan tu ada cabaran masing-masing. Betul. Nak cuci kawasan lepas banjir pun kalau water pressure rendah, satu cabaran juga. Jadi bagaimana yang dikongsikan oleh tim di lapangan setakat ini dan bagaimana mereka boleh dibantu untuk memudahkan usaha sukarelawan ini? Baik, sebenarnya kita sering tengok orang yang bekerja di lapangan sahaja. Okey, sebenarnya cabaran itulah sebelum lagi. Sebelum kita nak pergi ke mana-mana operasi, persiapan operasi itu dibuat oleh seorang pentadbir. Okey, di sinilah peranan pentadbir yang menguruskan. Okey, terutama sekali bila kita tahu berlakunya satu bencana. Kita bukan pihak yang berautoriti yang ada pengalaman yang boleh pergi sambarono, tak boleh. Okay? Kita mesti ada governance ataupun SOP tertentu. Yang itu akan diuruskan oleh pihak pentadbiran lah. Yang orang tak tahu sebenarnya. Okay, bila dapat saja maklumat, kita tahu je kawasan mana kita nak masuk, pertama sekali kita hantar tim riki kita. Okay, untuk kita lihat bagaimana keadaan tu. Kalau air masih ada, mana kata dalam keadaan red zone, kita tak akan benarkan sukarelawan kita masuk. Sebab kita tahu bila kita masuk, kita tidak ada akses dan juga tidak ada kepakaran, ia akan memberi risiko kepada sukarelawan itu sendiri. Okay. Persiapan yang lain adalah persiapan segi mental dan fizikal itu sendirilah. Dan kita kena tahu juga di lapangan bahawa bila berlakunya satu banjir, problem paling utama adalah dari segi psikologi mangsa banjir itu sendiri. So kita dengan niat sukarelawan nak membantu, kita tak boleh menyusahkan lagi. Kita tak boleh tambahkan susahnya mangsa itu sendiri. So kita kena faham. That's why bila saya nak pergi dengan tim kita, briefing akan dibuat kepada semua sukarelawan terlibat. That's why seperti mana Jaja lah. Jaja sebut tadi nama manjanya Jaja. Bila Jaja sebut tadi bahawa sukarelawan nak pergi ni dengan water jet ke whatever, kita dah buat persiapan. Okey, pihak pentadbiran dah buat persiapan dengan water jetnya, dengan semua peralatan lengkap supaya sekecil-kecil benda pun kita tak nak menyusahkan mangsa. Wak Ima bawa sabun sekalipun kami bawa. Ini tujuannya adalah bila kita pergi kita tahu dah dengan keadaan air yang tak ada, elektrik yang tak ada, dan kita kena fikirlah. Tim kita nak pergi ni kena fikir water jet mana yang sesuai. Sebagai contoh, peralatan water jet mana yang sesuai. Jadi kita akan bawa benda-benda yang perkara-perkara yang lebih sesuai. Okey, untuk kita masuk ke satu misi. So cabaran kita di lapangan juga adalah kita kadang-kadang berhadapan ni pengalaman berhadapan dengan binatang berbisa sebagai contohnya. Ular, kala jengkingnya, apa ni, lipannya, paku sebagai contoh. That's why bila kita nak pergi kita akan bawa tim medical. Tim support tim medical akan pergi sekali untuk dia membantu sebenarnya seandainya berlakunya sesuatu kecemasan. Macam contoh baru ni di Seri Muda, salah seorang sukarelawan kita terpijak paku. So immediately pada masa tu juga saya punya tim medical akan pergi dan kita buat rawatan susulan. So perkara-perkara pentadbiran begini ni sukarelawan tak tahu. Dia hanya pergi, student ni dia hanya pergi untuk dapat arahan, seronok nak pergi, nak ambil pengalaman, tetapi perkara-perkara yang lain mematuhi SOP-SOP lain tu diuruskan oleh pihak pentadbiran. So yang ini yang saya katakan bahawa selain daripada sukarelawan yang berada di depan kita di frontliner, sebenarnya ada orang lain lagi yang membantu yang juga bertindak sebagai sukarelawan. Itu tim pentadbiran. Ini diuruskan oleh pentadbir. Kerjasama rapat itu antara pihak pentadbiran USM, alumni dan juga pihak perwakilan pelajar juga untuk menggagaskan dan juga mencapai objektif yang sama. Faizah, tentang persediaan ataupun latihan, sudah pasti ia perlu sebelum kita memobilisasikan sukarelawan ini ke kawasan-kawasan tumpuan itu. Jadi bagaimana memastikan mereka ini cukup dan juga benar-benar bersedia untuk ke lokasi tersebut?
Okey, kalau kita tengok daripada perspektif mahasiswa itu sendirilah, di USM kita memang diperkenalkan daripada dulu lagi untuk memenuhi agenda USM sendiri untuk memantapkan dari segi kesukarelawanan, dan juga antara latihan-latihan yang disediakan sendiri yang memang di USM sendiri kita memang sedia ada gabungan kesukarelawanan yang mana terdiri daripada 22 gabungan entiti yang berada di USM lah, di sekretariat dan sebagainya. Jadi golongan-golongan ini bersedia bila masa sahaja untuk mengunjungi ataupun melaksanakan aktiviti kesukarelawanan itu sendirilah. Yang mana selain itu kalau kita dapat lihat di USM sendiri memang sedia ada satu subjek yang khas kepada pelajar yang memang dikreditkan dua unit kita katakan yang memberi impak dalam akademik juga. So maknanya dalam subjek itu sendiri yang diajar sendiri daripada Abeyo kepada pelajar-pelajar telah memperkenalkan pelajar terhadap banyak kita kata bagaimana untuk menguasai daripada segi keselamatan daripada fizikal, mental dan sebagainya, dan mereka sendiri kita kata terbiasa dan telah didedahkan dengan lebih awal. Jadi bila turun ke tapak lokasi, masing-masing dapat memainkan peranan sendirilah, baik dalam menyantuni mahasiswa ataupun menyantuni komuniti seperti yang baru-baru inilah MPP sendiri dan juga mahasiswa kesukarelawanan kita turun bersama-sama turun padang untuk membantulah meringankan beban, kerana sedia maklum berat mata memandang, berat lagi bahu memikullah untuk melihat kita kata kerosakan yang ditimpa oleh komuniti sendiri di sekitar lokasi-lokasi terjejas. Dan juga peranan yang dimainkan oleh mahasiswa ini harus sentiasa diperkasakanlah supaya kita kata tidak lari hubungan di antara komuniti mahasiswa dan juga pihak pentadbiran universiti sendirilah. Seperti yang digerakkan sendiri dikata oleh aspirasi keluarga Malaysia yang baru-baru ini diperkenalkan, yang kita dapat tengok hikmah daripada misi banjir ini sendiri telah membuka mata ramai pihak, yang mana kalau kita dapat lihat satu pengalaman dikongsikanlah di satu lokasi, saya dapat lihat golongan kita kata masyarakat India sendiri membantu kaum Melayu dalam mencuci masjid, dan golongan Cina membantu dalam menyediakan makanan kepada komuniti. Jadi dengan hikmah kata misi banjir ini dijalankan juga adalah kita dapat melihat aspirasi itu diperkenalkan dengan kita selaras dengan sebenar-benarnya keharmonian negara Malaysia itu sendiri. Okey. Dalam usaha untuk kita masih lagi berperang dengan COVID-19, dan bila komuniti sama-sama bergabung dalam satu lokasi yang memerlukan tenaga kerja yang ramai, bagaimana pula persiapan untuk para sukarelawan supaya mereka tidak terdedah pada risiko dalam usaha murni mereka untuk membantu masyarakat? Baik, kita faham dengan keadaan masih lagi kata-kata pandemik, tak pergi pada endemik lagi. Sebab tu saya kata dia peranan pentadbir tak dia penting tu. Sebab kita dah fikir dah sebelum nak pergi buat persiapan ke mana-mana misi banjir, sebagai contohnya, sehari sebelum nak pergi, WO akan kumpul dan kita akan buat swab test. Okey, kita akan buat swab test. Bila ke lapangan, sebagai contoh, baru kita pergi 3 hari 2 malam. Kita pergi 3 hari 2 malam. Hari lapangan juga, hari kedua kita buat swab test. Okey. Balik kita buat swab test kali ketiga. Dan selepas pada kali ketiga, kita tunggu 3 hari selepas pada misi banjir, sekali lagi kita akan buat swab test. Sebab tu di USM kita ada Nerve Center dipanggil Nerve Center yang beroperasi pada bermula 16 hari bulan 3 tahun 2019 2020 lagi semasa pandemik, yang memang memantau berkaitan dengan COVID-19 ni. Jadi so far kita memang ketat mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan sebenarnya. Dalam keadaan niat kita nak membantu, for sure kita kena bantu. Cuma saya nak tambah bahawa komuniti kita sekali ini USM, bestnya USM kita sekarang ini melibatkan alumni kita. Untuk makluman semua, bila kita pergi ke mana-mana misi di Selangor atau di Kelantan atau di Pahang, kita akan bergabung dengan para alumni yang berada di sekitar. Ini adalah satu benda yang baru sebenarnya yang diambil inisiatif oleh Persatuan Alumni itu sendiri. So ini menunjukkan bahawa how to USM nak betul-betul membantu masyarakat, bukan hanya di warga kampus, melibatkan pentadbiran, melibatkan staf, melibatkan student itu sendiri, tetapi pada masa sama alumni juga turut bersama-sama. Ini yang kita katakan bahawa satu keunikan baru yang kita cuba nak bawa lah di kalangan warga universiti kita sendiri. Okey, itulah dia penglibatan secara menyeluruh bagi mereka yang masih berada di kampus ataupun sudah berada di luar kampus. Ini satu penglibatan yang kita kata kolaboratif secara bersama. Faizah, untuk nak mengetahui lebih lanjut tentang mungkin para penonton ataupun para pelajar yang ingin menyampaikan bantuan dan sebagainya, apakah antara saluran-saluran yang boleh digunakan ataupun yang mungkin boleh disantuni secara bersama?
Okey, baiklah kalau dari segi di universiti, di USM kami sendiri memang kami sedia adalah beberapa platform yang kami memang sediakan kepada mahasiswa kami dan saya yakin dan percaya di IPT lain pun melalui platform yang sama juga dan dinasihatkanlah kepada semua pelajar khususnya kalau nak pergi turun ke lapangan kesukarelawanan tu, make sure berdaftarlah dengan agensi yang betul-betul kita yang betul-betul berdaftar untuk kita pastikan keselamatan kita terlebih dahululah terjaga dan seperti yang digiatkan oleh KPT yang baru-baru ini menganjurkan kita kata libat sama hampir keseluruhan IPTA di Malaysia untuk bersama-sama kita kata menggerakkan misi banjir itu yang semalam kita kata turut dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi yang diketuai oleh kita kata yang berhormat Datuk Seri Noraini sendiri semalam pun turun ke lokasi untuk bersama-sama kata menyantuni mahasiswa dan juga komuniti-komuniti yang terjejas untuk kita kata bersama-sama membantu dalam meringankan beban masa-masa banjir lah. Jadi kepada saya menyerulah kepada mahasiswa di luar sana untuk sentiasa ambil cara terhadap isu semasa seperti yang kita alami sekarang lah, isu banjir ini untuk bersama-sama kita kata turun padang, kuatkan kita kata menggiatkan aktiviti keselamatan ini untuk kita bersama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan apa kata ujian-ujian inilah untuk kita bersama-sama turun bersama dengan saluran yang betul, make sure dengan saluran yang betul untuk kita bersama-sama berada dalam keadaan yang selamat dan juga sihat walafiat lah. InsyaAllah, insyaAllah. Kita doakan semoga urusan itu dipermudahkan. Kita amat berbangga dengan inisiatif para pelajar, mahasiswa-mahasiswi ini dalam bersama-sama membantu mereka yang terjejas dengan banjir. Mungkin sedikit Tuan Zulkifli untuk membawa pengharapan berkenaan tentang aspirasi ini diterjemahkan bukan sahaja oleh pihak pelajar, pihak pentadbiran tapi juga alumni dan juga kesemua pihak bersama-sama mewakili USM dan juga pihak Institut Pengajian Tinggi untuk menyantuni mangsa-mangsa banjir. Saya punya harapan kita tahu bahawa keadaan banjir negara kita lah seterusnya di mana-mana sahaja kalau kita tengok boleh berlakunya bencana alam ni. Okey, so setiap tahun akan berlaku. Jadi persediaan mental dan fizikal perlu dibuat oleh seluruh warga Malaysia, rakyat kita lah terutamanya. Dari segi kesukarelawanan saya tengok, saya kira satu kebanggaan sebenarnya. Bila mana pengalaman kita 2014 di Kelantan dulu, seluruh negara pergi berkampung di negeri Kelantan. Sekarang ni bila mana berlaku di Selangor, seluruh negara rakyat kita turun ke Selangor pula. Makna kata kesukarelawanan di kalangan masyarakat kita ni amat baik. Dan peningkatannya boleh dikatakan, boleh dibanggakan setiap tahun. Cuma kalau boleh, mungkin kita boleh sarankan satu pendidikan, pendidikan yang formal yang boleh diterangkan kepada seluruh masyarakat bermula daripada kecil sehinggalah kepada orang tua bagaimana persediaan kita menghadapi bencana sendiri supaya rakyat juga kena bersedia. Ini pengalaman yang saya ambil bila saya belajar pengurusan bencana di Jepun lah, yang mana pendidikan awal tu diberikan kepada anak-anak mereka untuk mereka berhadapan dengan suatu bencana. So ini akan boleh menjadikan kita buat persediaan awal dan kita tidak akan panik. Okey, kita tidak akan panik dan kita tahu kalau orang Kelantan dia tahu dah banjir setiap tahun, binatang ke whatever ke kenderaan semua dah kali siap-siap awal. Tapi apa yang berlaku dekat Selangor, pengikut pengalaman saya di Seri Muda sebagai contohnya, bila kita pergi, ya Allah, memang tak jangka. Tak jangka. Benda yang tak jangka, semua kenderaan, harta benda semua musnah dan mental masyarakat pada masa itu juga turut terjejas. So kalau dapat pendidikan awal yang diberikan kepada masyarakat kita bermula daripada awal persekolahan sehinggalah kepada peringkat universiti, saya yakin dan percaya untuk kita berhadapan dengan bencana pada suatu masa, kita wallah kita tak tahu, kita mungkin sudah bersedia. InsyaAllah. InsyaAllah. Persediaan itu penting sebelum kita menghadapi dan juga untuk meminimalkan impak bencana itu sendiri. Terima kasih Tuan Zulkifli. Terima kasih juga Faizah kerana bersama kami. Terima kasih kepada pihak alumni, pihak perwakilan pelajar dan juga pihak pentadbiran USM bersama kami dan juga untuk menceritakan tentang misi bantuan banjir yang dikelolakan.